Okey, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua. Terima kasih lagi yang mana bersama dengan channel ini, yang masih lagi setia untuk mendengar rentetan peristiwa-peristiwa di pusat-pusat latihan kerajaan. Kepada yang sentiasa bersama dengan saya ucapkan terima kasih, dan kepada yang baru sampai jangan lupa untuk tekan butang subscribe dan tombol loceng. Semoga ia mendatangkan kebaikan dan manfaat daripada moral-moral of the story yang akan saya sampaikan, insyaAllah. Okey, kita teruskan. Histeria Berantai 2. Kejadian ini lebih kurang berlaku pada tahun 2013. Semasa tu kita ada ambil rekrut dalam jangka masa latihan 2 bulan setengah. Dijangkakan lebih kurang 400 ke 500 orang pelatih. Aku pun dah tak berapa nak ingat kejadian tu. Dia sebab ramai jugalah, ramai. Kira kata 2 blok tu kira hampir penuh jugalah dengan diorang ni. Semasa diorang hadir latihan pendaftaran tu, tak ada masalah. Okey, so far okey, alhamdulillah okey. Memang kita masih lagi risau kalau ada bibit-bibit kejadian lama tu nak jadi lagi ke. Jadi kita memang dalam mode on standby, berhati-hati, sentiasa periksa sentry, check, buat lawatan. Dan ada masanya aku pun tak balik rumah, aku akan tidur dekat bilik urus setia tu sendiri. Sebab kalau terjadi apa-apa hal, kira aku antara yang terpantas lah, orang kata paling cepat lah sampai dekat tempat kejadian sebelum sampai bantuan-bantuan lain macam ustaz ke yang benda lagi mahir lah bab ruqyah ni kan. Okey, aktiviti dia berjalan macam biasa. Pagi kawat, dan selesai kawat tu dia orang ada minum ke apa, sarapan makan tengah hari, masuk kelas. Petang tu dia orang ada PT, malam dia orang pergi ke surau, dan selesai dari surau tu kadangnya ada kuliah dan juga kelas malam. Okey. Okey, kita tak nak basa-basi di sini. Kita nak teruskan kepada penceritaan kejadian ini. Pada lebih kurang dalam sebulan lebih kalau tak salah aku, dah sebulan lebih dia orang berkursus kat situ, lebih kurang dalam minggu yang ke-7 ke-8 macam tu. Maka terjadilah peristiwa yang memang kita risaukan, yang kita jangkakan akan berlaku jugalah. Sebab bila dia orang ni datang ni macam-macam PL kepala ada. Dia orang ni daripada awam, nak dimasukkan orang kata kerja untuk syarikat-syarikat yang perlu dilatih oleh pasukan keselamatan ni. Jadi banyak kepala. Ya, macam yang sebelum ni jenis bawa barang sendirilah, apalah, faham masuk barang tu kan. Tapi yang bab bakar kepala, alhamdulillah semua kita dapat handle lah tangan ni. Cuma bab berkenaan tentang al-mistik macam ni yang susah sikit lah. Jadi pada malam tu kejadian histeria berlaku lagi. Di mana kalau tak silap aku, satu bilik masa tu, satu dorm dia orang bagi 4 pelatih duduk. Okey, 4 pelatih. So yang terganggu sekarang ni ada 2 bilik, so 8 pelatih. Jadi histeria tu dia orang berlaku jadi macam histeria lah, menjerit, meraung, Kita difahamkan katanya nampak kelibat. Lepas tu gangguan datang, orang yang mengganggu. Dia cerita macam tu lah kisah dia. Kita apa nanti itu nanti aku akan ceritakan lagi. Sebab benda ni pun masa kejadian yang berlaku tu pun aku ada juga. Okey, masa kejadian histeria ni kita alihkan budak-budak perempuan ni turun ke dewan. Dan dalam masa yang sama kita tak nak benda ni jadi berantai-berantai. Kita berharap dia tak jadi berantai lah kan. Kami mengarahkan semua pelatih wanita untuk turun ke dewan makan. Dia dewan makan ni sebenarnya bahagian atas, dekat bawah tu macam ground dia tu kan. So berkumpul semua kat situ. Jadi masing-masing ni duk nampak yang mana yang jenis kuat semangat, okey lah. Lepas tu dia nampak macam nak lemah. So aku ambil pendekatan, aku kata kat dia orang, sekarang pun dah lewat, korang jadi
tak tentu hala macam ni pun tak guna. Aku nak korang tidur kat dewan ni sementara lele urusan selesai. Jadi dia orang pun berbaring lah. Jadi bila dia berbaring, kita tengok tak gamak lah, kesian budak-budak ni kan, berbaring kat lantai. Terpaksa lah sebab dia orang ni memang letih, besok lagi nak ni kan. Jadi takkan nak semua dia tidur bareng kawan. Jadi kita kena bagi dia orang berehat kat dewan tu. Pandai-pandai lah dia nak alas macam mana kan. Jadi atas inisiatif aku minta pelatih lelaki untuk bawa turun kain cadar putih. Dia itulah kain cadar tilam dia orang ni kebetulan pula memang guna warna putih. So bila pelatih wanita yang lebih kurang berapa ratus orang dekat 200 orang rasanya, semua baring dan berselimut dengan kain warna putih tu. Korang rasa agak-agak bentuk dia dah macam apa? Dah macam pocong, babe. Tapi tak apalah, sekurang-kurangnya dia orang dapat bertahan daripada sejuk lah. Sebab kawasan tu pun kawasan yang berhampiran dengan tempat sejuk. Jadi dalam kita tengah memantau dan pelatih lelaki dan juga jurulatih lain cuba untuk meruqyah pelatih wanita yang sedang histeria ni, aku dapat lihat ada pelatih lain yang masa tengah baring tu dah nampak gerakan-gerakan yang dia nak start meracau. Jadi aku suka ambil pendekatan daripada sudut psikologi, maknanya kita memainkan minda dahulu. Jadi terpaksa lah aku terus pergi dekat dia. Dia tengah baring dah. Jadi aku berjalan lah ke arah dia tu. Aku tak ada buat sentuhan fizikal langsung pada dia. Tak ada langsung sentuhan fizikal sebab dia pelatih perempuan kan. Kita pun masih lagi menjaga batas aurat, alhamdulillah. Secara spontan aku terus mengangkat kaki aku dan meletakkan tapak kaki aku betul-betul di hadapan muka dia. Dia tengah baring dan aku berdiri. Korang boleh bayangkan Tapi tapak kaki aku tak adalah kena muka dia. Sebab kat sini aku nak make up psikologi. Sebab macam aku cakap awal-awal tadi, pelatih-pelatih ni, dia orang ni banyak akal tau, banyak kepala, banyak macam-macam ragam. Jadi kita tak pasti tau, kadang-kadang yang histeria ni betul ke dia histeria, betul ke dia ni nak ambil perhatian kan, faham tak? Yalah, daripada sudut percintaan ketika khusus tu di berjalan, kita tak nafikan mungkin ada yang dah start feel in love kan, feeling in love ke, kita tak tahu kan. So nak ambil perhatian ke apa. Jadi aku terpaksa gunakan daripada sudut psikologi. Aku angkat kaki aku. Aku angkat kaki aku dan letakkan di atas muka dia, jarak lebih kurang dalam 5 inci lah kata macam tu, tinggilah juga kan. Dan aku kata, kalau aku dapati kau bangun sebelum subuh berkumandangnya azan, maka tapak kaki saiz 9 ni akan terus melekat ke tubuh badan kau. Dia dengan mata terbeliak masa tu. Dia memang kalau kita tengok memang budak ni memang betul-betul histeria ni. Aku tanya dia, kau faham? Dia diam. Aku cakap dia, aku takkan tanya 3 kali, sebab perangai aku hanya akan tanya 2 kali saja. Kau faham? Dia angguk, dia faham. Okey, dia faham tak pun. So aku cakap, harap kau bertahan, jangan kau bangun-bangun. Itulah. Okey, tak apa, kita teruskan. Pelatih-pelatih lelaki lain yang mana yang tahu berhubung cara-cara untuk ruqyah, kita terus masuk ke bilik-bilik wanita ni dan melaungkan azan di setiap penjuru. So dalam satu bilik tu kita akan masukkan 5 pelatih lah kata, yang mana bantu ni. So 5 pelatih ni dia akan ambil penjuru. Setiap penjuru 4 orang dan seorang lagi di tengah-tengah. Kelima-lima ni akan kumandangkan azan secara serentak. Okey, meminta maaf sikit kalau bising sebab kenderaan terlalu banyak kat sini. Ini kawasan yang open jadi setiap azan yang kita buat tu, bila dah selesai kita akan pergi terus ke bilik lain, sehinggalah sampai ke satu bilik yang lain ni. Aku sendiri masuk juga. Masa aku masuk tu, dia orang dah selesai azan dah selesai kumandangkan azan lah kan. Lepas tu dia orang nak keluar, aku baru je nak masuk. Aku tanya, okey ke bilik ni? Dia kata bilik ni okey cik. Okey tak apalah. Aku pun keluar juga. So kita tutup pintu, kita tutup gerik. Aku punya badan rasa macam tergerak untuk pusing balik tau. So aku pun berpusing secara tak semena, buka balik gerai, buka balik pintu. Budak-budak ni dah tenganga lah, apa hal kan, kata kan. Buka balik pintu, aku rasa macam marah sangat dengan bilik tu. Aku rasa marah sangat. So aku terus
dia jadi macam terus automatik pergi ke satu katil tu. Dia katil bukan double decker, katil single. Aku terus angkat tilam tu. Korang tahu apa yang aku jumpa bawah tilam? Di bawah tilam tu kita jumpa helaian-helaian rambut. Okey, helaian-helaian rambut ni mungkin bagi korang tak pelik kan. Tapi yang peliknya, di bawah lapik tilam tu, di bawah tilam tu dia ada kesan baru seperti basah orang berpeluh. Berpeluh ya. Sebab kita pun ada tanya dengan selepas tu kita ada tanya balik dengan budak-budak yang duduk di kawasan di dalam bilik tu. Dia beritahu untuk makluman cik, kita orang ni tak masuk bilik start daripada pukul berapa dia beritahu, dan tak ada langsung tumpah air pun benda, tak ada. So bilik tu dah lebih kurang hampir 12 jam jugalah dia orang tak masuk tadi. Jadi mana datangnya rambut dan juga kesan macam peluk, air peluk, lembap elok lagi. So didapati memang bilik tu ada something bilik tu. Untuk makluman korang di kawasan situ, di setiap bilik tu memang ada dia punya benda-benda ni, ada duduk. Yalah, tambah pula kalau macam itu PKP lagi lah kan, berserta khusus tak ada, lagi lama lah, lagi banyak lah kaum kerabat dia bawa masuk dalam tu kan. Okey, itu kejadian. Selesai daripada tu, kita orang pun menunggulah dekat dewan makan tu. Dengan aku pun sekali tertidur dekat dewan tu. Hampir lebih kurang pukul 4.30 pagi macam tu. Tengok dah tak ada apa, semua dah okey, alhamdulillah. Lena tidur. Okey, kita minta diorang semua bergegas masuk ke dalam bilik masing-masing. 2 bilik yang ada problem tadi termasuk dengan bilik yang aku jumpa tadi. So jadi 3 bilik lah kan. Mana-mana pelatih yang dari bilik tu kita minta dia tukar bilik lah. So bilik dia tu kita sealkan dulu, kita tak bagi siapa masuk dulu. Dia berpindah bilik. Okey, itu yang pertama. Kisah yang seterusnya, di mana aku buat lawatan sentri. Masa aku buat lawatan sentri ni, aku berada di tingkat 5 kalau tak salah aku. Di tingkat 5. Masa aku tengah berbual-bual dengan sentri ni, pelatih lah, kita berbual-bual. Dia pun tanya bagaimana cara kerja, kita pun ajarkan dia. Kita ajarkan cara kerja besok di lapangan macam mana. Kita sembang-sembang bual, tanya engkau daripada mana, keluarga mana, detail. Tak semena ada satu pelatih ni sampai dekat aku. Patutnya dia tak boleh keluar dah tau, sebab dalam bilik dia orang pun dah ada tandas. Tapi entah macam mana dia keluar, dia muka macam terkejut. Aku cakap, kau ni pahal, kau nak pergi mana? Rupa-rupanya, korang tahu tak, dia nampak budak sentri ni tadi di hujung koridor satu lagi. Koridor diorang ni lebih kurang macam V lah. Bangunan blok diorang ni macam V tau. Macam V. Faham tak? Patut kami di koridor A, dia nampak yang budak sentri ni dekat koridor B. Dia panggil. Patut tak layan. Lepas tu mungkin dia terdengar suara aku dekat sentri tu. Budak ni datang lah. Masa dia datang tu dia terkejut. Tadi aku nampak kau dekat sana, tercegat. Aku panggil kau buat tak reti. Lepas tu aku dengar suara cik kat sini. Aku pun datang lah nak jumpa kan. Okey, dia dah start main menyerupai orang di sekeliling. Selesai daripada yang tu pula, malam yang seterusnya pula lagi, aku tengah bersembang-sembang, berbual dengan budak-budak ni, tiba-tiba kami dikejutkan dengan bunyi lift jatuh terhempas. Pam! Memang kuat babe, kuat. Ini bukan buat-buat punya bunyi, memang betul-betul kuat. Jadi kita orang terkejut. Apa hal bunyi macam ni kan? Lift kalau tak salah aku, tak silap aku, masa tu ada 3 lift tau dekat bangunan tu. Satu bangunan tu ada 3 lift kalau tak salah. Mungkin aku pun ingat lupa lah. Jadi kita orang pergi buat check-in lah. So sebab lift ni dia jenis Sigma tau. Apa-apa lift pun sama dia aku rasa. Kita tolak
maknanya penutup lift tu kita cuba buka sampai habis. Maknanya kita boleh tengok lah kat dalam tu kan. Gelap, memanglah gelap kan. Tambah pula benda 2-3 pagi. So kita ambil inisiatif untuk bau lah. Kalau benda jatuh mesti kita akan bau asap, bau benda gesel kan, berdebu. Tak ada weh. Lupa beritahu, masa tu aku di tingkat 12. Kalau tak silap aku maksimum masa tu pun tingkat 12 kalau tak salah. Jadi datang di lift mana yang jatuh tu, tak ada langsung kesan bau gesel, bau jatuh, bau debu, bau asap, bau hangit. Langsung tak ada. Persoalannya, dari mana datang bunyi tu? Korang rasa? Okey. Cerita yang seterusnya, bila dia orang dah nak dekat-dekat passing out, ni, so besok nak passing out, malam ni dia orang perlukan rehat yang cukup lah. Jadi aku minta dia orang ni supaya malam ni jangan nak buat apa-apa prank, jangan nak buat apa-apa mengusik pun, benda tak payah. Korang tidur lah. Sebab besok tenaga korang nak pakai banyak. Korang nak pakai tenaga yang terlalu banyak. Sebab korang nak passing out ni memerlukan kekuatan yang penuh. Kalau tidak, korang akan tumbang ketika sesi ucapan daripada yang dihormati jemputan kita. Korang akan tumbang. Bila tumbang ni, majlis kau akan nampak macam tak fit lah. Selama 2 bulan setengah korang training, ini yang korang tunjuk. Malulah, family akan tengok kan. Jadi aku minta dia orang tidur lah, betul-betul rehat. Nak dijadikan cerita, lebih kurang 2.30 atau 3.30 pagi ni, aku try buat spot check lah. So masa tu sentry still on, sentry dah tak ada, sentry tak on. Aku naik tingkat 1, aku naik lagi ke tingkat 2, aku naik lagi ke tingkat 3, aku naik lagi ke tingkat 4. Masa tingkat 3 nak ke tingkat 4 tu, tangga yang aku naik ni, tangga yang berhadapan dengan padang kawat tau. Masa tu aku nampak ada pocong di kawasan padang kawat tu. Aku kata, tapi masa tu aku macam, aduh, budak-budak ni ada juga yang terlepas buat prank. Masa tu memang aku tak fikir apa benda sangat lah. Rasa meremang pun tak ada lah juga. Sebab mungkin aku dah hampir ke tingkat 4, dia pula dekat padang kawat kat bawah. So nampak macam jauh lah kan. Aku teruskan lagi berjalan, pergi ke bilik-bilik. Aku check in budak-budak ni, budak semua ada. Okay, ada. Tak ada masalah lah kot kan. Okay, tak apalah. Jadi besok passing out berjalan. Masa dia orang buat passing out, bukan latihan passing out, dia orang buat passing out dah, hari jadi yang betul. Semua berjalan dengan baik, alhamdulillah. Okey, selesai daripada tu, aku pun bertanya lah dengan dia orang, malam tadi korang ada buat prank ke? Cik ada. Dia orang pun cakap terang lah. Jadi kita nak ambil tindakan pun memang takkan ambil tindakan lah. Dia orang dah passing out. Tak payahlah kau nak pergi double kawat ke, kau nak pergi hukuman benda, tak payahlah. Dia orang dah passing out dah selamat alhamdulillah lah. Kiranya dia orang ni kira berjaya lah buat prank sampai tak kantoi dengan aku langsung. Kira hebat lah. Aku tanyalah, korang buat prank kat mana? Rajin betul korang, sampai ke padang kawat korang buat prank kan. Rajin pula Kau tahu dia orang jawab apa? Cik, kita orang mana ada pergi padang kawat. Habis tu korang buat prank kat mana? Kita orang prank buat-buat hantu dekat lain koridor kita je cik. Tak ada maknanya kami ni nak pergi kacau pelatun lain. Kami kacau pelatun kami sendiri je lah cik. Macam bilik sebelah, 2-3 bilik sebelah je lah cik. Kenapa cik? Sudah, masa tu aku dah jam. Siapa yang aku nampak dekat padang kawat tu? Ini memang betul-betul creepy kalau fikir balik. Sebab masa malam tu aku seorang-seorang meronda untuk nak pantau lebih kurang 400 ke 500 orang.
Cuma aku dah fikir lah, kalau kata betul-betul dia datang menghadap betul depan aku masa tu, aku tak tahu lah babe, aku terjun bangunan ke apa, aku tak tahulah. Lagi tak cukup tanah Jadi moral of the story daripada kisah ni ialah, kita pergi ke mana-mana pun, masuk tempat orang, macam orang tua-tua kita selalu pesan, masuk tempat orang bawa akal, bukan bawa pisau. Dengan keras kepala kita, dengan hati kita yang daripada kampung, daripada tempat kita membesar, masuk ke tempat orang, kita jangan bawa cara budaya kita. Ikut resmi padi, makin berisi makin tunduk makin tunduk makin berisi. Cuba ikut budaya di sekitar tempat yang kita pergi tu. Sebab kebanyakan aku tengok yang menjadi histeria dan benda-benda yang tak elok ni, kebanyakannya adalah diorang banyak melanggar. Bukanlah melanggar pantang larang apa, diorang banyak ibarat macam cabar lah. Cabar, oh aku dah biasa benda ni kat dulu kat sini, oh aku dah biasa dekat kampung aku macam ni, ini benda sini tak ada apa benda. Jangan. Ya, jangan. Dia lagi awal daripada kita tu kat sini. Dia lagi awal. Kita tak kacau dia jangan kacau kita lah. So the moral of the story, respect. Pergilah ke mana pun, respect tu jangan ditinggal. Kita kena respect orang, kita kena respect tempat dan budaya tempat sekitar tu. So apa komen korang tentang cerita ini? Pernah ke terjadi pada korang sendiri tentang benda-benda yang suka menyamar, yang suka-suka menyamar Nak tahu juga pendapat korang? Apapun, aku mengucapkan terima kasih kepada korang yang daripada mula hingga akhir sudi mendengar sampai habis. Semoga cerita ini menjadi asbab kebaikan pada kita dan penuh dengan nasihat lagi insya-Allah dalam video-video yang seterusnya. Terima kasih. Jumpa lagi pada video seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.